Alright, so dalam video kali ni aku akan cover beberapa berita-berita hangat, rumours yang hangat jugalah berkaitan dengan Marvel Cinematic Universe. Antaranya kita ada Venom 3 The Last Dance, tajuk utama. The Last Dance. The Last Dance ni stand for apa? Venom dia menari dekat club tu ke apa kan? Tak tahulah, nanti aku akan exposekan lagi detail untuk berita tersebut. Dan antara benda tu juga kita ada kaitan dengan berita yang berkaitan dengan Henry Cavill dan juga berkaitan dengan writers untuk X-Men Animated 97 yang akan keluar pada minggu hadapan. Alright, so tanpa buang masa, let's jom. Assalamualaikum semua, hello, selamat berpuasa. Welcome back to Fit Vision YouTube channel, di mana kita akan membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture. And terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang tekan video ni dan yang mana telah menonton video aku yang lepas yang berkaitan dengan Dune, Correct Plot Dune History. Terima kasih banyak-banyak lah. Ni aku tengah tulis lagi untuk Dune, Correct Plot Dune Part 2. But dalam video kali ni aku nak sentuh berita-berita ataupun rumours yang hangat. Okay, but first thing first, kita pergi dulu kepada berita yang baru saja hangatlah hari ni, iaitu tentang Henry Cavill. Okay, so seperti mana yang kita tahu, Henry Cavill ni merupakan kesatria putih lah sebenarnya dekat DCEU kan, DCEU kan dulu kan, di mana dia melakukan watak sebagai Superman dan juga menjadi bintang utama untuk series dekat Netflix iaitu The Witcher. Akan tetapi disebabkan dia punya layanan yang diberikan oleh DCEU oleh organisasi dahulu tidak memberikan layanan yang bagus, so sekarang ni Henry Cavill tidak berlakon sebagai superhero lah, sebagai Superman tidak dah. Dan banyak rumours katakan ramai nak mengajak Henry Cavill ni masuk ke dalam MCU. Ada yang katakan dia ni akan jadi macam Sentry, Hyperion ataupun banyak lagi lah karakter-karakter yang bulking kan, yang berbadan besar. Tapi dalam rumours yang aku nak bagi tahu ni, ini rumours di mana Henry Cavill akan muncul di dalam filem Deadpool 3, Deadpool and Wolverine, yang akan keluar pada bulan Julai ni. Tapi sebagai apa? Yang ni mungkin mengejutkan korang semualah. Henry Cavill akan muncul sebagai variant kepada Wolverine. Tapi ini hanyalah rumor saja, take it with a grain of salt. Okay, mana kalau dia muncul dalam cerita Deadpool 3, Deadpool and Wolverine itu, ini sebenarnya merupakan penampilan pertama tau untuk Henry Cavill muncul di dalam Marvel Universe. Kan selama ni kan dia dekat DC kan. So ni kalau dia muncul dalam Deadpool 3 as a variant, ini first time lah dia muncul dalam Marvel Cinematic Universe. Dan mungkin ramai yang macam marah kan, instead of Henry Cavill, aku rasa ada lagi pelakon-pelakon lain yang boleh memainkan watak sebagai Wolverine. Antaranya yang kita nak adalah Taron Egerton, iaitu pelakon daripada Kingsman, dan juga kita ada Daniel Radcliffe, pelakon Harry Potter tu, yang juga boleh dikatakan kalau main Wolverine aku rasa dia boleh jadi. Tapi kenapa Henry Cavill? Okay, aku rasa ni just pandangan peribadi aku je lah. Aku rasa Deadpool 3 ni akan memberikan cerita yang berskala multiverse. So maksudnya any karakter, any pelakon boleh buat cameo dalam cerita ni. Jangan terkejut kalau tiba-tiba RDJ pun ada dalam cerita ni. Tapi aku rasa tak ada lah. But motif dia untuk cerita Deadpool 3 ni is cameo. So tak pelik sebenarnya kalau Henry Cavill muncul sebagai Wolverine as a variant of Wolverine. Lagi satu lah untuk muncul dalam Deadpool 3 ni. Sebab kita tahu juga selain daripada karakter Deadpool tu, ada juga lagi variant Deadpool yang lain. So why not untuk munculkan Henry Cavill sebagai variant kepada karakter yang bernama Wolverine. But bear in mind, dengan berita macam gini tak bermakna macam maksudnya adakah Henry Cavill akan menjadi the future Wolverine. Yang tu for sure aku tak tahu. Aku memang tak tahu about that thing. Tapi kalau dia nak jadi, dia terlampau bulking tau. Satu lagi Henry Cavill ni terlampau tinggi pun. Ya juga, dia dengan Hugh Jackman lain mat tinggi. Henry Cavill tu tinggi lampai gila. So aku tak pasti ingat adakah dia akan jadi the future Wolverine dalam MCU lah. Dan rumours yang aku dapat juga berkaitan dengan Henry Cavill Wolverine ni, penampilan dia macam mana dalam Deadpool 3 nanti, dia akan memakai coat yang berwarna coklat, coat panjang tu, yang sama sebiji, sama seingat aku dalam cerita X-Men Animated 92, di mana Logan ataupun Wolverine memakai jaket yang panjang tu masa dia pergi lawan dengan Sabretooth ke apa, aku dah tak ingat. Tapi rasanya ada dalam X-Men Animated 92. Tapi cumanya ini harapan aku lah. Aku harap kemunculan Henry Cavill ni hanyalah a cameo saja, a quick cameo, bukannya sebagai role utama. Tapi juga dia macam
nak bagi ataupun jemputan lah kepada Henry Cavill untuk masuk ke dalam dunia MCU. Cuma kali ni dalam filem ni kau muncul sebagai variant je. Mungkin di masa hadapan Henry Cavill akan muncul sebagai Sentry ke, ataupun muncul sebagai Hyperion ke, ataupun muncul sebagai salah satu fan casting yang ramai gila nak, iaitu Captain Britain. Tapi aku low-key lah, aku nak dia ni dapat role yang besar gila tau dalam Marvel Cinematic Universe. Tak kira as a hero ataupun villain. Aku nak dia dapat role besar, bukan role yang kecil-kecil, yang side character ataupun B tier list, C tier list. Tak nak. Aku nak yang A punya. Kalau tak boleh jadi macam yang Captain Britain pun, cari watak yang sesuai dengan Henry Cavill ni. Dia jahat pun Mamat ni boleh main. Dekat The Witcher aku dah nampak dia punya aura negatif tu. So why not dia jadi villain dalam MCU? Tapi itu pendapat aku je lah. Apa pendapat korang berkaitan dengan Henry Cavill sebagai Wolverine dalam Deadpool 3, Deadpool and Wolverine? Komen dekat bawah. Next stop kita ada cerita yang menjadi bahan jenaka sebenarnya untuk fan-fan MCU. Bukan fan MCU lah, fan SSU dan fan kepada karakter ni, yang bernama Venom. Di mana semalam ataupun 2 hari lepas, diorang punya Sony Spider-Man Universe dah keluarkan official date dan juga official title untuk Venom yang ketiga. Di mana Venom yang ketiga ni akan keluar pada 25 Oktober 2024. Pada asalnya dia akan keluar pada bulan November. Cuma kali ni diawalkan balik lah, keluar pada bulan Oktober. Dan dia punya tajuk utama untuk Venom ni adalah Venom The Last Dance. Aku bila tengok cerita ni, aku bila tengok tajuk tu kan, why in the hell Venom The Last Dance. Tapi sebenarnya aku tak terkejut tau. Bila Sony Spider-Man Universe dia keep on buat decision yang macam mana nak cakap, bukanlah tak masuk akal. Benda ni aku faham. The Last Dance tu mungkin ada penceritaan yang lebih menarik daripada nama tajuknya yang cringe tu. Tapi dia macam day by day Sony Spider-Man Universe keep on disrespect karakter tu, disrespect penceritaan Spider-Man, the whole universe of Spider-Man lah basically. Tapi aku faham juga sebabnya Venom 3 ni dia macam dia kena promote lah cerita ni. Cerita ni kena promote supaya cerita ni mampu untuk succeed daripada Madam Web. Sebab impact Madam Web tu, Madam Web tu dia punya impact kepada dunia perfilman superhero sangat-sangat besar. So sekarang ni SSU dah dalam pergolakan untuk kembalikan dia punya stake ataupun kembalikan dia punya kedudukan itu di tangga yang selesa, bukannya di tangga yang top top studio yang mempamerkan cerita superhero. Maksud sekarang ni contoh kan, dia tahun ni kan ada Madam Web, Kraven the Hunter, Venom kan. So kalau tiga-tiga ni sucks, ada probability yang Sony Spider-Man Universe akan tamat terus untuk tahun ni. Macam yang cerita Madam Web tu, Dakota Johnson dah tak nak terlibat lah apa ni. So sasahnya tak ada dah cerita Madam Web di masa hadapan. Dah tak ada tu satu lah. Lepas tu ni dua pula cerita ni, Kraven the Hunter dengan dengan Venom 3 ni, The Last Dance ni. So macam mana dia punya sequel ni, flow cerita untuk Sony Spider-Man Universe ni, macam mana kaitan dia? Kata nak buat macam Sinister Six, jadi ke Sinister Six tu? Tapi untuk The Last Dance ni, aku rasa ni rumours lah. Tahun lepas, hujung-hujung tahun lepas tu ada posting daripada Tom Hardy, di mana Tom Hardy dia ada letakkan The Last Dance lah untuk dia punya caption dekat IG tu. Lepas tu dia macam cakap terima kasih kepada kru-kru yang melibatkan diri pada tahun 2018, Venom yang pertama, lepas tu Venom 2 sampailah sekarang. Aku rasa ni mungkin penampilan terakhir Tom Hardy kot sebagai Eddie Brock dan juga sebagai Venom lah basically. Sayang juga sebenarnya untuk Venom ni, dia punya design tu bagi aku cantik tau. Cuma dia tak ada emblem untuk Venom tu, tak ada. Tapi bagi aku cantik. Tom Hardy as Eddie Brock bagi aku sangat-sangat okey tau. Dan dia punya kutipan untuk Venom yang pertama kan, 2018 tu, aku rasa dalam 800 million USD, which is tinggi lah sebenarnya. Dan yang kedua 500 million USD. Walaupun cerita tu sampah, dapat 500 million mak. Tapi tu bagi aku lah. Mungkin ada yang suka Venom 2 Let There Be Carnage kan. But aku rasa ini mungkin penampilan terakhir lah untuk Tom Hardy. Dan mungkin right after this, diorang akan fokus on untuk build up Venom dekat MCU. Mungkin lah, this is just rumour saja, probability yang aku tiba-tiba pop up dalam kepala. Dan sebenarnya kenapa Venom 3 ni sebenarnya ada kebarangkalian dia akan jadi filem yang mid ataupun lagi bawah daripada mid, lagi bawah daripada Venom 2 Let There Be Carnage. Sebab utama lah. Lagi satu, tak ada Spider-Man. Dan aku faham tau. Aku rasa aku start faham kenapa dia orang tak buat cerita Spider-Man daripada dulu sampai sekarang. Aku rasa dia orang ada kontrak dengan Marvel Cinematic Universe, yang mana mungkin dia orang tak boleh pakai Spider-Man pun.
Mungkin yang ni kita boleh bincang di lain waktu lah, sebab ni aku nak sampaikan berita je kan. So itu dia berita untuk Venom 3 The Last Dance akan muncul di pawagam pada 25 Oktober 2024. Apakah pendapat korang untuk filem Venom 3? Komen dekat bawah. Last but not least, kita pergi kepada berita yang terakhir untuk video kali ini, iaitu berkaitan satu berita yang mengejut sebenarnya, di mana writer penulis untuk X-Men Animated 97 yang baru-baru ni dia release dia punya trailer tu. Cantik gila Mat, dia punya animation. Aku rasa lagi cantik kot daripada X-Men yang dulu tu. Memang sangat cantik, dia punya colour pun cantik, tapi story kita tahulah macam mana kan. So dia punya writer itu dipecat. Writer dia bernama apa? Bernama Bio Di Maio. Yang mana writer ni, kenapa dia tiba-tiba dipecat oleh Marvel Studio ni? Okay, so daripada research yang aku tengah cari, tak ada official statement kenapa Marvel Studios memecat Bio Di Maio ni, writer untuk X-Men Animated 97 ni. Tapi ada report yang dikeluarkan oleh The Hollywood Reporter mengatakan this writer, penulis ini dipecat disebabkan dia merupakan seorang macam mana nak cakap LGBT basically. Okay, dia LGBT dan dia baru buat account OnlyFans. Okay, so right after dia buat account OnlyFans itu, Marvel Studios perasan pasal benda ni, dan right away Marvel Studios telah memecat Bio Di Maio ini, dan juga dia telah memadamkan account Instagram untuk Bio Di Maio, dan juga tidak aktifkan account bisnes ataupun account kerja untuk Bio Di Maio ni sebagai writer untuk MCU. Dan bear in mind, dia ni bukan writer untuk X-Men Animated 97 je, dia juga writer untuk cerita Blade yang akan muncul akan datang. Writer dia bukan writer sepenuhnya, dia macam involve saja untuk cerita Blade, dan juga dia telah write beberapa episod untuk Moon Knight season yang pertama tu. So dia dah dipecat, dan masalah cerita X-Men Animated 97 ni akan keluar minggu depan kan, dan dia dah kena pecat. Dia tak akan muncul dekat premier mana-mana lepas ni. So tak tahulah nak komen apa pasal benda ni. Tapi mungkin itu tindakan yang betul. Mungkin Marvel Studio dah tak nak penlibatan LGBT ke apa, tak tahulah kan. Komen kat bawah pendapat korang. So itu dia berita-berita yang aku nak sampaikan kepada korang semua untuk apa yang berlaku lah sepanjang minggu ni. Pertamanya berkaitan dengan Henry Cavill, lepas tu Venom 3 The Last Dance, dan juga writer kepada X-Men Animated 97 dipecat. Okay, so kalau korang semua enjoy this video, please tolong like ataupun share dekat IG story ke, ataupun share kat mana-mana buat video ke apa semua, apa sajalah. So tapi apa pun, terima kasih atas support korang kepada YouTube channel Fitness Vision ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat berpuasa dan jangan ambil plastik hitam. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.